Okay, salam sejahtera. Hari ini saya akan sambung asas kemahiran kimia juga bahagian jangka ke-6 ni. Okay, bagaimana sesuatu atom boleh menjadi molekul, bagaimana dia nak bergabung untuk menjadi molekul. Okay, sebenarnya dia ada berkaitan dengan bab 5 ikatan kimia, iaitu ikatan covalent. So siapa yang nak buat ulang gaji, lepas tu boleh pergi bahagian bab 5 tengok ikatan covalent. Tapi penerangan saya tak ada sedetail atau seperinci yang macam dalam bab 5. Saya cuma terangkan secara surface saja, yang biasa saja. Okey, so pada sebelum ni kita dah belajar bagaimana atom nak jadi ion. Okey, nak jadi ion dia ada dua cara, iaitu dia derma elektron atau dia terima elektron. So untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Okey, kita ada duplet, lepas tu kita ada oktet. So biasanya hari tu kita pun dah belajar kalau natrium, sebab dia punya susunan elektron 2.8.1, so dia kena derma satu elektron supaya dia jadi stabil. Dan dia kalau klorin adalah 2.8.7, dia perlu terima satu elektron jadi ion klorida. Okey, so dia pun dah stabil. So kebetulan dia adalah boleh membentuk suatu sepatian ion, dan atau kita panggil dia sebagai ikatan ion. Okey, ini just ulang gaji ya. Sebelum ni kita dah belajar. Okey, so untuk hari ini pula, untuk hari ini pula kita tengok pula contoh bagaimana kita nak tukar daripada atom jadi molekul. Contohnya kita ada satu hidrogen, atom hidrogen. Okey, atom hidrogen, nombor proton dia 1. Okey, dia merujuk kepada bilangan proton dia pun 1, bilangan elektron dia pun 1. So struktur elektron dia adalah kita lukis hidrogen di tengah, lepas tu 1 elektron di luar. So ini adalah atom hidrogen. So dia tak stabil so ingat balik kita dah cakap petala yang pertama maksimum dia adalah 2 elektron. Atau kita panggil dia untuk mencapai susunan elektron duplet yang stabil. So hidrogen dia boleh derma elektron, membentuk ion yang lain. Atau dia ada cara kedua, dia tak derma, dia tak terima, kita panggil dia sebagai perkongsian elektron. So apa yang dia buat, dia adalah dia panggil lagi satu, dia akan bergabung dengan lagi satu hidrogen. Dia panggil lagi satu hidrogen, dia automatik akan bergabung. So hydrogen. So ini lagi satu atom hidrogen. So apabila dia dua orang bergabung, kita panggil dia perkongsi elektron di sini perkongsi elektron. So ada suatu ikatan terbentuk. Apabila dia berkongsi satu pasang elektron, betul dia kongsi satu pasang elektron. So ini dipanggil sebagai ikatan covalent tunggal. Dan kita tulis formula kimia dia. Formula kimia adalah, sebab hidrogen ada 2 biji, so kita panggil H2. So ini dah dipanggil sebagai molekul hidrogen. So saya ulang daripada satu atom hidrogen, dia ada satu elektron saja, dan dia tak stabil. So dia boleh bergabung dengan lagi satu atom hidrogen. Dia kongsikan satu elektron. So pada masa yang sama, dia punya petala macam petindih. So pada masa yang sama, seolah-olah dua elektron ni dikira dalam atom yang pertama, dan juga pada masa yang sama untuk atom yang kedua. So dia ini adalah perkongsi elektron. So ini adalah perkongsi elektron. So sementara saja, maka perkongsian dia dah terbentuk satu ikatan dinamakan sebagai ikatan covalent. Kalau satu pasang kita panggil ikatan covalent tunggal. So akhirnya dua-dua ni pada masa yang ni dah jadi stabil. Susunan elektron dia dah jadi 2. 2 yang itu kita panggil sebagai duplet yang stabil. So kita dah cakap molekul hidrogen ni dah mencapai susunan elektron duplet yang stabil. So ingat, ini hanya untuk unsur yang bukan logam sahaja dia boleh berkongsi elektron. Saya ulang dia berkongsi pada masa yang sama dia dah jadi duplet. Kalau petala kedua maksimum dia 8, so dia adalah susunan oktet yang stabil. So berkongsi dia petindih dia punya petala,
tiada charge positif, tiada charge negatif. Charge positif, charge negatif adalah menunjukkan pemindahan elektron. Kalau perkongsian elektron tidak berlaku yang macam ni. Okey, boleh saya bagi contoh yang kedua. Okey, contoh kedua kita ada katakan fluorine 919. So fluorine kita tahu bilangan proton dia adalah 9. Okey, bilangan elektron dia pun 9. So susunan elektron semua ni kita dah tengok, sudah tahu dah. Tak payah saya setiap kali saya tulis dah tahu. 2.7 dia kurang lagi 1. Betul, dia perlu lagi 1 elektron untuk susunan oktet. So kalau saya lukis fluorine letak di tengah. Petala pertama boleh isi 2 elektron. So dia boleh isi 2 elektron. Okay, lepas tu petala kedua dia boleh isi 7 elektron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So ini adalah atom fluorine. Susunan elektron dia adalah 2.7. Dia kurang lagi 1 elektron. So kalau ada orang derma bagi dia, dia akan ambil. Kalau tak ada orang derma kepada dia, dia boleh lagi buat kemungkinan yang kedua, iaitu dia berkongsi elektron dengan orang lain. Okay, dengan atom lain. So paling yang senang, dia sebenarnya boleh berkongsi elektron kepada atom fluorine lagi. Okay, kita panggil lagi fluorine lagi 1. Contohnya saya guna titik pula. Okay, 2. Okay. Ni punya petala kedua dia mesti bertindih. So 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So di sini dia berkongsi, tengok sini, besarkan sikit dikongsi 1 pasang elektron. So kalau kita kira, dia akan jadi apa? Okay, macam ada 8 elektron pada masa yang sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pinjam berkongsi satu bulat punya ni elektron. So dia ada jadi 8. Okay, untuk atom fluorine yang kedua pula pun sama. Tengok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berkongsi lagi satu yang pangkal punya. So dia pun jadi 8. Di sini dia tak tukar jadi ion, dia tak ada charge. So kita tak boleh panggil dia ion. Dia still lagi atom. Tapi susunan elektron pada masa itu dah jadi 8. So formula kimia dia, so sini ada berapa? Okay, F2. So ini dinamakan sebagai formula kimia, bukan formula matematik yang hafal. Formula kimia. So nama dia adalah molekul fluorine. Okay, molekul fluorine. F ada 2 biji sebab dan dia berkongsi satu pasang. Itu yang kita kata dia sebagai ikatan kovalent tunggal. Okay, so dia berkaitan dengan berkongsi elektron. So dan mencapai susunan elektron oktet yang stabil. So fluorine dengan fluorine, hanya bukan logam saja dia boleh buat macam ni. Logam dia kena derma elektron. Tapi kalau bukan logam, dia ada 2 pilihan. Boleh menerima elektron, atau dia berkongsi elektron antara satu sama lain atau dengan atom lain. Asalkan dia boleh mencapai susunan elektron yang stabil, duplet atau oktet. Okay, ini contoh yang kedua. Okay, saya bagi lagi contoh yang ketiga. Okay, kalau kita ada 2 unsur yang berbeza, contohnya saya ada karbon 612. Saya ada oksigen 8 dengan 6 ni. 8 dengan 16. So adakah mereka boleh berkongsi elektron? So kita check. Ni adalah proton dia adalah 4. Okay, elektron 4 pula 6. So elektron dia 6. Susunan elektron dia adalah 2, 4. So saya lukis karbon duduk di tengah. Okay, pertama so ada 2 elektron. Petala kedua boleh letak 4 elektron. 1, 2, 3, 4. Okay, oksigen pula dia sendiri. Okay, oksigen pula dia sendiri berapa? Proton dia ada 8. Elektron dia ada 8. Susunan elektron dia adalah 2.6. Betul saya tulis kat tepi. Okay, proton 8. So elektron 8. So susunan elektron dia adalah 26. So diperlukan lagi 2. So kalau kita lukis,
Dia akan bertindih dulu saya lukis terbalikkan dia. Okey. Oksigen duduk di dalam, 2 elektron dulu. Saya guna titik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, kalau kita tengok macam ni, macam lain macam betul. So kalau kita kira kalau untuk karbon 1, 2, 3, 4. Nampak? Campur ini pun 5. Ini pula 1, 2, 3, 4, 5. Campur ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Campur yang ni adalah 7. Masih lagi tak capai susunan oktet yang stabil. So cara susunan ni dia macam ni tak dapat. So dia kena cuba cari lagi nisbah-nisbah yang lain supaya dia dapat seimbang. Maksudnya pada masa yang sama 88 elektron kena ada. So saya kena ini tak jadi. So saya kena lukis lagi. Dia macam ni. Okey, karbon letak di tengah. Okey, so ada elektron 1, 2. Okey, petala kedua ada 4 elektron. Okey, ikut dulu. Tengok saya letak dulu. Saya letak kiri kanan. Lepas tu sini oksigen. Okey, ada oksigen di dalam. Okey, 2 elektron. 1, 2, 3, 4. Saya tak nak letak sini 5, 6. Saya tak nak letak sini 5, 6. Saya letak sini pula 5, 6. Okay, at least pada oksigen sini sudah stabil. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 6. Okay, sudah 6. Campur lagi 2 pangkal ni dah jadi 8. So yang ini atom oksigen ni sudah stabil. Tapi karbon belum stabil. 1, 2, 4 pangkal campur 2 titik bulat baru 6. So apa yang kita buat adalah pinjam atau perkongsi lagi satu dengan atom oksigen lagi, iaitu ni oksigen. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, so di sini kita tengok oksigen tetap juga 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Campur 2 pangkal dah 8. So ini dah stabil. So sekarang kita tengok karbon sendiri. 4 pangkal, 2 di kiri, 2 di kanan. Dah 2 titik bulat di kanan, kiri. So jumlahnya 8. So dia pun dah stabil. So ini adalah pengungsian elektron antara atom karbon dengan oksigen. Kalau satu tak dapat stabil, panggil lagi satu atom oksigen sehingga mereka ketiga-tiganya stabil. Maka formula kimia dia, sebab dia ada 1 karbon, 2 oksigen. So kita tulis C1O ada 2. 2 tu kecil letak di bawah. Dan nama dia adalah molekul apa dia? Karbon dioksida. Ini yang dari kecil dah dengar kan, CO2, CO2, CO2. So mana datang CO2? Sebenarnya adalah daripada atom-atom dia nak mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Maka mereka berkongsi elektron antara satu sama lain. Okay. Karbon ada 4, maka dia berkongsi 2 elektron kepada satu atom oksigen. Berkongsi lagi 2 elektron kepada lagi satu atom oksigen. So akhirnya dia dah jadi stabil. So di sini ada 2 pasang. So ada 2 pasangan. Ada 2 pasangan elektron. So ada 2 ni. So kita panggil sebagai ikatan covalent kanda 2. Okay, ikatan covalent kanda 2 sebab dia ada 2 pasang. Kalau 1 pasang kita panggil ikatan covalent tunggal. So sini ada 2 pasang, sini pun kiri pun ada 2 pasang. So samalah ikatan covalent kanda 2. So ini saya nak bawa konsep adalah jika dia sebiji atom tak boleh capai susunan oktet yang stabil, maka panggil lagi satu atom. Okay, dia macam konsep dia macam ion kan. Kalau satu elektron tu tak muat, panggil lagi satu atom untuk mendema lagi elektron. Okay, sehingga keseluruhan semua atom mencapai seimbang. Sini pun sama dia berkongsi elektron. Kalau panggil satu atom oksigen masih lagi tak cukup, panggil lagi satu atom oksigen. Akhirnya dia memang akan jadi semua atom tu mencapai susunan elektron yang stabil. Okay, so di sini adalah formula kimia dia, C1O ada 2. Okey, perkongsian elektron boleh antara atom unsur yang sama, boleh daripada unsur yang
beza. Ini contoh yang ketiga. So sekarang kita tengok contoh yang keempat. Contoh keempat. Okay, jika saya ada karbon, masih lagi karbon ya, karbon dah. Okay, hidrogen ni. Bagaimana kita nak buat? So secara matematik sebenarnya kita congak pun kita tahu. Okay, ini kurang 2, ini kurang 1. So ni kurang 2, ni kurang 1. So darab silang dapatlah. Tapi kalau tak, kita boleh cuba lukis. Okay, kita lukis karbon di tengah. Okay, dia perlu 4. Karbon di tengah saya lukis. Okay, karbon di tengah. Okay, 1 elektron, 2 elektron untuk petala yang pertama. Okay, untuk petala yang kedua, dia ada 4 elektron. Okay, tapi hidrogen hanya 1 aja kan? So hidrogen 1 aja. So dia akan, okay, saya buat macam ni. Hidrogen. Okay, petala pertama dia, hidrogen duduk di tengah. Okay, hidrogen duduk di tengah. Elektron dia 1 aja, dia berkongsi di sini. So hidrogen yang ini dah stabil sebab mencapai apa? Duplet yang dah stabil. So hidrogen dah settle lah. Tapi karbon belum settle betul. Karbon baru pinjam dia 1, baru dia pinjam dia 1 pun baru 5 je. 4 pangkal campur titik. So tak stabil lagi. So dalam situasi ni hanya atom hidrogen yang je wujud, maka panggil lagi hidrogen sampai atom karbon tu seimbang. Okay, so hidrogen datang lagi 1. Okay, hidrogen. Okay, so kita kira. Okay, hidrogen dah stabil, duplet. Okay, tapi karbon belum lagi betul. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lagi 2. Panggil lagi 2. Okay, so ini hidrogen. Panggil lagi hidrogen. Hidrogen. So elektron dia ni. So akhirnya, kalau kita baca, karbon 2, 4, 6, 8. So atom karbon pun dah seimbang. Hidrogen memang setiap dah seimbang. Okay, untuk hidrogen kita panggil duplet. Okay, untuk atom ni kita panggil octet sebab 8 elektron. Dia nak 8 elektron yang seimbang. Maka formula kimia dia, ada berapa karbon? 1 karbon. Berapa hidrogen? 4 hidrogen. So nama dia memang pelik Okay, jangan risau nama dulu. Awak akan belajar nama ni. Just untuk di sini kita kena tahu bagaimana kita nak mencapai susunan elektron octet atau duplet yang stabil. Kita boleh panggil banyak atom datang sehingga semua orang jadi stabil. Kalau sebiji tak cukup, panggil 2. 2 biji tak cukup, panggil 3. 3 panggil 4. Lepas tu barulah kita semak. Dia sebenarnya berkongsi 1 saja. So ini panggil apa? Ikatan kovalent tunggal. Okay, ikatan kovalent tunggal sebab 1 pasang aja. Ada berapa pasang? Ada 4 pasang. Okay, ada 4 pasang yang dia berkongsi. So kita dapatlah CH4. Okay, boleh Okay, saya bagi 4 contoh dan saya kita buat latihan. Ni latihan. Cuba buat. Dapat ke tak dapat? Okay, latihan 1. Okay, oksigen dengan oksigen. Tengok apa dia. Okay, soalan kedua. Hidrogen dengan oksigen. Okay, yang ketiga. Karbon. Karbon berapa? 6 dengan 12. Okay, klorin. 17 dengan 35.5. 17, 35.5 dan yang keempat adalah nitrogen. Nitrogen dengan nitrogen dan yang terakhir yang kelima adalah nitrogen dengan hidrogen. Okay, ada 5 soalan saja. So cuba buat dalam buku latihan. Okay, cuba buat
Tak faham boleh tanya rujuk contoh. Yang penting tengok berapa elektron diperlukan untuk berkongsi antara satu sama lain. Lepas tu kalau lepas kongsi kita kirakan elektron tu kepada satu atom yang lain. So yang penting semua mencapai susunan elektron duplet atau oktet. Duplet tu untuk petala pertama, oktet tu untuk petala kedua, ketiga dan seterusnya. Okey, ini 5 soalan. Okey, untuk hari ini. Sekian, terima kasih.